terlalu nak cepat nak jump to conclusion. Saya istilahkan berdasarkan banyak contoh penhujahan beliau sebagai no-druth logic. Saya fikir, saya rasa saya dengar hujah dia ni banyak benda yang agak ada banyak pencanggahan. Dia suka guna istilah apa? Dia keluarkan terma tanakut. Satu percanggahan. Jadi saya bila saya dengar hujah-hujah banyak je pencanggahan. Jadi saya membantah dia kat situ. Ini asas dia. Kenapa? Okey, kalau mungkin ada orang tanya, kenapa kau kata dia Ustaz Freemason semua? Ini asas dia. Bukankah sama pattern hujah dia? Kamu kata bahawa orang hari ni ramai orang duk cakap dajjal, membuat orang tu pasif, pesimis. Cuba cari dekat YouTube video yang sidang kalam no-druth ni buat. Semua mesti banyak. Nak kata semua tu mungkin sebab saya tak tengok semua lagi lah. Tapi boleh katakan jika tidak separuh lebih ataupun 80%, mesti 50% mesti dia akan cakap Freemasonry, New Age, Batiniah. Kamu yang membuat orang paranoid. Kamu tak fikir ke? Hai Ustaz no-druth, bukankah sama pattern dia? Kamu kata orang yang hari ni dia cakap pasal Dajjal ni, Dajjalistik, Dajjalism ni, bukankah kamu membuat pattern yang sama? Kamu membuat sikit-sikit Freemasonry, sikit-sikit Batiniah, sikit-sikit New Age, sikit-sikit sihir jin. Kamu tak nampak ke pattern hujah kamu ni bercanggahan dengan apa yang kamu katakan? Saya mulakan dulu dengan kritikan saudara Benz pada no-druth logic. Beliau ada istilah kata no-druth ni dia ada logik dia sendiri, dan seolah-olah beliau nak menggambarkan bahawa pendirian saya ini banyak yang bercanggahan. Banyak. Baik, bagi yang tunggu untuk saya respon berkenaan dengan teori konspirasi dan sebagainya, I will talk about this but later. Saya nak awak lihat metodologi Brother Benz Ali dulu. Okay? Sebab beliau mengkritik metodologi saya ataupun manhaj saya ataupun cara saya berfikir. Dia mengatakan bahawa ada banyak percanggahan. Baik. Dia kata saya banyak guna istilah tanakut. Dan beliau kata saya sendiri buat banyak percanggahan. Tanakut ni dalam kalau nak terjemah bahasa Melayu maksud percanggahan. Okay? Jadi seolah-olah beliau nak kata saya buat apa yang saya cakap. Dan saya kata jangan buat benda tu tapi saya buat. Okay. Sebelum tu nak capai piawai perbincangan kita ni, kita kena define dulu. Perlu definisi maksud tanakut ini apa. Sebab ini serius. Kan, bagi seseorang yang melontarkan idea, melontarkan pandangan di ruangan awam, tetapi pandangan itu banyak perjanggahan, itu isu serius. Okay? Jadi bila saudara Benz mengatakan saya buat begitu, maka saya rasa saya berhak untuk defend myself. Sebab kalau saya banyak buat percanggahan, maka it's a very serious matter lah. Very serious matter. That means saya tak boleh lontar ke pandangan. Dan kalau benar, dan kalau saya setuju dengan kritikan tersebut, saya sendiri akan berhenti untuk melontar ke pandangan. Okay? Tetapi sayangnya, saudara Benz tidak memberikan takrifan tanakut itu apa. Kita tak boleh senang-senang kata, oh dia bercanggah. Di mana pencanggahan dia? Dan apa definisi pencanggahan yang anda pegang? Okay? Kalau dalam istilah mantik, istilah ilmu logik klasik, tanakut ini apa maksud dia? Sesuatu yang la yartafi'an wa la yajtami'an. Ataupun terbalik, la yajtami'an wa la yartafi'an. Dua perkara, okay, yang tidak boleh bergabung dan tidak boleh tak ada dalam masa yang sama. Okay, contoh, cawan ini ada. Okay, saya tak boleh kata cawan ini ada dan tidak ada dalam masa yang sama. Kalau saya kata cawan ini ada dan tidak ada dalam masa yang sama, itu tanakut. Okay, kerana ada dan tidak ada tidak boleh bergabung dan tidak boleh terangkat dalam masa yang sama. Saya juga tak boleh kata bahawa cawan ini tidak ada dan ada dalam masa yang tidak ada. Tidak ada dan tidak ada. Buat dua penafian dekat situ. Tak boleh. Dia sama ada atau tidak ada. There is no third option. Okay? There is no third option. Jadi bila kita kata sebuah kenyataan itu tanakut, kalau saya kata cawan ini ada dan tidak ada, maka itu tanakut. That is tanakut. Jadi bila anda mendakwa bahawa saya buat tanakut, you have to give an example. Dan saya macam perasan bahawa saudara Benz memberikan satu contoh tanakut yang saya buat, iaitu isu Dajjalism. Dia kata begini, dia kata no-druth ni ataupun Ustaz no-druth ni, dia kritik orang-orang yang terlalu obses dengan Dajjal. Kan? Ini saya rephrase your statement. Saya tak ingat exactly your statement, maka saya rephrase. Ustaz no-druth ni kritik orang yang terlalu obses dengan isu Dajjal, paranoid dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, kan, Ustaz no-druth
kata apa? Dia banyak bercakap tentang Dajjal. Dia banyak bercakap tentang Freemasonry. Kan? Jadi bagi pandangan saudara Benzali itu adalah percanggahan. Dia cakap ini tak cukup ya. Why ni? Kan? Awak tak kena pun dengan takrifan tanakut tu. Itu bukan tanakut. Sedangkan dalam statement yang awak nukil daripada saya tu, kan? Ada dah penjelasan kat dalam. Kan? Ada dah penjelasan kat dalam. Yang saya kritik apa sebenarnya? Saya kritik orang yang bercakap berkenaan dengan Dajjal, bercakap tentang Freemasonry dan melumpuhkan masyarakat. That is the keyword. Kita bila dengar hujah orang, kita kena tangkap dia punya key statement, dia punya kita kata punchline dia ataupun the most important istilah yang dia guna to summarize his point. Isu yang saya guna adalah melumpuhkan. Jangan sampai ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, ulama kita bercakap tentang Dajjal, bercakap tentang Freemasonry sampai melumpuhkan masyarakat. Macam mana nak bercakap tentang Freemasonry dan Dajjal sampai melumpuhkan masyarakat? Itu yang saya kata. Ada orang bercakap tentang Dajjal. Seolah Dajjal ni macam Tuhan. Maha berkuasa. Semua dia tahu. Kan? Ada orang macam tu. Ada orang melihat kita. Kan? Itu Dajjal, ini Dajjal, semuanya Dajjal. Seolah macam Dajjal ni ala kulli syai'in qadir. Kan? Dan orang-orang yang dengar selalu kena indoktrinasi dengan Dajjalism ini, mereka jadi lumpuh. Saya biasa jumpa orang macam ni. Kan? Tanya dia, so what you gonna do about this? Oh, kita nak buat macam mana ni dah akhir zaman. Kan? Selalu cakap macam tu. Seolah-olah macam fatalistic. We cannot do anything because ini dah akhir zaman. Ini zaman Dajjal. Saya tentang benda ni. Saya sangat menentang benda ni. Jadi apa yang saya sampaikan sebenarnya? Saya kata, kita jangan paranoid. Dalam masa yang sama, kita jangan delusional. Okay? Jangan elak untuk jadi paranoid saja. Kena elak daripada jadi delusional. Paranoid tu apa? Oh, semuanya Dajjal, jadi takut sampai jadi lumpuh. Sampai tak boleh buat apa-apa. Sampai takut nak buat apa-apa. Itu kita kena jauhi. Dalam masa yang sama, kita jangan delusional. Delusional ni maksud, fakta yang ada kita nak nafikan. Kan saya bawa dalam pembentangan saya tentang Freemasonry dan Sufi Batini. Saya kata isu Freemasonry dibincangkan dalam parlimen. Tun Hussein On sampai menubuhkan satu badan ulama mengkaji jawatan kuasa ulama untuk keluarkan fatwa berkenaan dengan Freemasonry ni. Dan baca, boleh tengok video saya. Ini isu serius. Ini dibincangkan dalam parlimen. Dan ada badan pengkaji yang ditubuhkan yang terdiri daripada para ulama pada waktu itu. Okay, so ini fakta. Dia orang ada. Dan tengok apa rumusan pengkaji-pengkaji tersebut. Tengok apa rumusan dia yang dipersetujui oleh Tun Hussein On. Jadi kita tak boleh nak kata, oh isu ni tak penting. Benda ni penting. Mereka ada ancaman. Mereka ada ancaman daripada negara. Mereka sebahagian akidah-akidah yang mereka bawa itu ada ancaman pada dunia Islam. Kan? So don't be delusional. Kita nak elak paranoid, kita jadi delusional. Ini ifrat dan tafrid. Kita kena ambil jalan tengah. Sebab tu dalam pembentangan saya tentang Sufi Batini dan Freemason tu, saya kata macam ni. Saya kata, kita cerita tentang Dajjal. Jangan berhenti cerita pasal Dajjal. Sebab Rasulullah pun ingatkan kita, akhir zaman nanti orang dah tak, di mimbar-mimbar dah tak ada imam untuk bercakap tentang Dajjal. People do not want to speak about Dajjal anymore. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Musa, Nabi kata akhir zaman nanti orang akan yukadzibuna ad-Dajjal. Orang akan mengatakan Dajjal ni tak wujud. Kan? So ini mukjizat Nabi SAW. Sebab memang ada orang yang menafikan kewujudan Dajjal as a physical person. Kan? Saya melihat saudara Benzali punya position agak vague, agak vague. Saya tak dengar beliau nafikan Dajjal ni tidak wujud sebagai seorang manusia. Tapi yang saya tangkap seolah-olah macam beliau berpegang bahawa Dajjal ni is just symbol. Is just a symbol. Okay. Okay. Ada satu hujah kelakar yang dibawa oleh saudara Benz. Saudara Benz kata macam ni. Antara yang bercanggah, dia bawa contoh-contoh hadis Dajjal yang bercanggah. Kata Nabi kata dalam hadis tentang Dajjal ni, Dajjal tak boleh masuk Makkah dengan Madinah. Okay. Ya betul, kita terima hadis tersebut. Hadis tersebut adalah sahih. Apa Benz kata? Jadi implikasinya, dia nak menunjukkan ada percanggahan dekat sini. Jadi implikasinya, kerajaan Saudi Arabia hari ini, yang menjaga Mekah dengan Madinah ni baguslah. Antara sebab penolakan Dajjal ni sebab katanya hadis-hadis tentang Dajjal ni kontradiksi. Tapi antara hadis yang menarik untuk kita sembang ni adalah Dajjal tak masuk ke Mekah dan Madinah. Ini
Ini saya fikir macam ni lah kan. Macam mana Dajjal tak masuk ke Mekah dan Madinah. Saya nampak kan, implikasi kepada hadis begini, Dajjal tak masuk ke Mekah Madinah, maknanya ini membuktikan Arab Saudi itu bagus. Ini membuktikan Arab Saudi itu bagus. Implikasi kepada hadis begini, Dajjal tak masuk Mekah Madinah, maknanya hadis Arab Saudi itu bagus. Sekarang betul ke Arab Saudi itu bagus? Saudara tanya diri saudara. Saudara tanya diri saudara bahawa adakah Arab Saudi itu bagus? Apa Benz kata? Jadi implikasinya, dia nak menunjukkan ada percanggahan dekat sini. Jadi implikasinya, kerajaan Saudi Arabia hari ini, yang menjaga Mekah dan Madinah ni bagus lah. Saya fikir, saya pause kejap. Apa point dia sebenarnya? What are you trying to say? It does not follow. It does not follow. Allah kata, Mekah dan Madinah ni akan dilindungi. Lindungi oleh siapa? Siapa lindungi Mekah dan Madinah? Kerajaan. Adakah Allah kata khalifah pada masa tu yang jaga Mekah dan Madinah? Adakah Allah kata polis dekat Mekah dan Madinah yang jaga? Adakah Allah kata raja Saudi yang akan jaga? Tak. Nabi dah kata jelas-jelas dah. Nabi kata yang akan jaga Mekah dan Madinah adalah para malaikat. Di setiap jalan-jalan, lorong-lorong di Madinah itu ada malaikat yang menjaga. So tak kisahlah kerajaan apa pun. So tak ada kaitan pun dengan kerajaan Saudi Arabia. Kan? Dan sebelum kita tak tahu pun kerajaan Saudi ni berapa lama akan kekal. Kan? Kemungkinan saja kerajaan Saudi akan jatuh bertukar kepada sistem pemerintahan yang lain. So it does not matter. It does not matter. It's irrelevant. Irrelevant point. Okay? Sebab bukan dia orang yang akan jaga Mekah dan Madinah daripada Dajjal. Yang akan jaga Mekah dan Madinah daripada Dajjal adalah para malaikat. Okey, saya baca Arab dia. Yauma ya'ti ba'du ayat rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Bila dikata tak ada dalam Al-Quran, saya kata so adakah sumber agama Islam ni hanya datang daripada hadis Nabi, daripada ayat Al-Quran? Saudara Benz kata tak ada dalam Al-Quran. Dia kata adakah sumber agama kita ni hanya datang dari Al-Quranul Karim? Argumen saya dan ramai lagi orang yang menolak keberadaan dia kata bahawa benda ni sama ada dia rumus ke, simbol ke, majaz ke, atau tak ada. Asas utama dia, kalau macam saya kata benda tu tak ada dalam Quran. Okey, saudara boleh cek sendirilah dalam Quran ada Dajjal ke tak. Dan boleh cek juga Bayan Linnas siri ke-161 Dajjal Hakikat dan Tanda Akhir Zaman. Mengapakah tidak disebut dalam lafaz Dajjal dalam Quran? Bagi menjawab persoalan ini, kami ingin memetik daripada walah baca bagi korang nampak aku baca ni. Tengok sini lah. Okey, sambil-sambil aku baca lah. Sekejap lah. Boleh nampak ke tak? Oh, penat lah nak pegang. Saya baca lah, okey. Bagi menjawab persoalan ini, kami ingin memetik jawapan daripada sebuah kitab yang membincangkan berkaitan tanda-tanda kiamat. Para ulama telah menjawab persoalan ini dengan beberapa jawapan. Antaranya, saya baca laju lah. Dajjal disebut atau terkandung dalam beberapa ayat Quran. Okey. Dia bagi pendapat. Pendapat dia kata Dajjal disebut dalam Quran. Okey, masalahnya tak ada. Okey, saya tak ni ya. Okey, saya baca Arab dia. Yauma ya'ti ba'du ayat rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Kedatangan sebahagian, maksudnya surah Al-An'am 158, kedatangan sebahagian daripada tanda-tanda Tuhanmu dalam kurungan yang menjadi tanda-tanda hari kiamat, tutup kurungan. Pada hari datangnya sebahagian daripada tanda-tanda Tuhanmu itu tidak berfaedah atau bermanfaat lagi iman seseorang yang tidak beriman sebelum itu, atau yang tidak berusaha mengerjakan kebaikan mengenai imannya. Tak ada. Saudara baca pilah terbalik ke, saudara ambil baca macam ni ke, saudara baca depan cermin ke, tak ada. Lafaz Dajjal jelas tidak ada. Saya tak tahu macam mana hujah ni boleh keluar macam ni. Saya tak tahu, tapi tak ada. Kalau dia letak hadis je senang. Masalahnya nak juga letak Al-Quran tapi tak ada dalam Quran. Ni hadis Ni hadis. Hadis
Hadis riwayat Abu Hurairah. Syiah tolak kan. Al-Quran hadis pun tolak juga lah, tapi tak apa, kita baca je. Salasun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Tulung syamsi min maghribiha wad dajjalu wad dabbatul ard. Tiga ni hadis riwayat Muslim Hadis bukan Quran Tiga perkara apabila ia keluar tidak akan memberi manfaat akan iman seseorang itu yang sebelumnya mereka itu tidak beriman atau sebelumnya mereka tidak berusaha untuk melakukan kebaikan pada imannya. Tiga perkara tersebut adalah terbitnya matahari dari barat, keluarnya dajjal dan juga al-dabbah yang melata di bumi. Okey. Saya sampaikan, saudara fikir sendiri. Seterusnya, kedua. Saudara fikir sendirilah. Nampak tak? Bila dikata tak ada dalam Al-Quran, saya kata so adakah sumber agama Islam ni hanya datang daripada hadis Nabi, daripada ayat Al-Quran? Saudara Benz kata tak ada dalam Al-Quran. Dia kata adakah sumber agama kita ni hanya datang daripada Al-Quran Al-Karim? So he has to clarify his position. Okay? Bagi pandangan kami simple dan jelas. Kan? Kami menerima Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bukan bermakna kami telan semua kenyataan yang dinisbahkan kepada Nabi sebagai hadis. Kalau nak bercakap tentang critical minded ni, ulama kita dah mula awal dululah sebelum orang barat critical, kan, sebelum progresif ke golongan kiri ke golongan sekular muslim critical, ulama kita dah ajar kita how to think critically. Ulama kita dah ingatkan kita kenapa sebahagian orang ni boleh cipta hadis palsu, kan. Ada agenda politik, ada agenda peribadi, ada agenda ekonomi. We have been taught about all these things, kan. So kita sepakat, we have to be critical. Jangan hanya orang kata, oh ni hadis Nabi kita terima. Tak. Umat Islam yang belajar basic agama, dia tahu benda ni. So the question, the ball is in your court. You have to come out clean. You reject sunnah ke tidak? Adakah you anti sunnah ataupun tidak? Adakah you mungkir sunnah ataupun tidak? Kalau tidak, apa sebenarnya metodologi yang you pakai? Kan? Itu kritika orang terhadap Kasim Ahmad. Kasim Ahmad punya metodologi caca marba. Kalau nak dibandingkan dengan metodologi ulama mustalahul hadis, caca marba. Sebab tu orang don't take him seriously. He's not academic at all. Dia banyak melanggar asas-asas ilmu sebenarnya. Kita tak nak cakap asas ilmu mustalah hadis, tapi asas ilmu berfikir. Benda yang tak bercanggah, dia kata bercanggah. That is the contention. Okay? Kita semua sepakat benda bercanggah salah. Tapi betul ke benda tu bercanggah? Kalau dia kata bercanggah, di mana pencanggahan dia? Dan kenapa you kata dia bercanggah? Okay, so we have to be more detailed and more specific here. So saya harap perbincangan ini boleh naik ke tahap yang lebih tinggi, lebih serius. Macam saya kata tadi, benda ni mutawatir dalam sunnah Nabi SAW. Hadis-hadis yang sahih tentang Dajjal ada banyak. Ada banyak. Okay. Adakah bermakna tak ada hadis yang maudhu tentang Dajjal? Ada, of course ada. Adakah tidak ada hadis yang dhaif tentang Dajjal? Of course ada. So, hanya kerana ada hadis dhaif ataupun hadis palsu berkenaan dengan Dajjal, kita kena buang semua hadis berkenaan dengan Dajjal. Ini metodologi apa ni? Maaf saya tanya, ini metodologi apa ni? Yeah. Hadis maudhu ni ada dalam semua bab. Dalam fiqah ada hadis maudhu, dalam bab pernikahan ada hadis maudhu, dalam bab riba ada hadis maudhu, dalam bab perniagaan, dalam bab akidah, dalam bab hari kiamat, dalam bab sirat, dalam bab tasawuf ada hadis maudhu. Jadi apa? Kita nak kena buang semua ke macam mana? So you have to be very clear and you have to be very disciplined in your assertion. Ya? Kita kena ilmiah. Kita tak boleh kata oh bercanggah, oh benda ni tak guna otak dan sebagainya. I mean, this is too shallow bagi saya. Shallow, sangat shallow. Okay. Ada orang tanya, you tentang hadis Tamim Ad-Dari yang ada dalam Sahih Muslim. Saudara Mas kata, oh saya tak percaya. Saya tak percaya tentang hadis Tamim Ad-Dari dalam hadis Muslim itu. Lepas tu beliau terus mengatakan bahawa oh hadis-hadis ni banyak contradiction dan sebagainya. Dia bawa satu hadis tentang lalat. Nabi kata kalau lalat masuk dalam air, rendam. Sebab sebelah sayap dia ada racun, sebelah sayap dia ada obat. Seolah saudara Best nak kata, tengok mengarutnya hadis. Dia tak ikut argumen ni. Saudara kata hadis riwayat Muslim. Ada hadis riwayat Muslim tentang lalat
bila lalat jatuh dalam satu cawan air, kena celup kan. Satu sayap dia adalah racun, satu sayap penawar. Saudara nak ikut atau tidak? Atau saudara nak buangkan hadis tu? Itu hadis Muslim. Walaupun saya tidak memakai tutup kepala apa-apa hari ni dan di banyak seksi yang lain, tapi itu adalah hadis Muslim. Yang saya cakap tu betul. Saudara Google, cari sendiri. Hadis lalat. Lalat jatuh dalam cawan, sayapnya, satu sayapnya adalah racun, satu sayap lagi adalah penawar. Itu hadis Muslim. Kalau saudara guna hujah, boleh ulas pendapat bro berkenaan hadis riwayat Muslim tentang sahabat Rasulullah. Ya, Tamim Ad-Dari dia jumpa Dajjal di sebuah pulau itu. Jadi saya tak percaya benda-benda macam ni. Jadi hadis tu pun apa ni kan? Apa dia? Tak clear. Dan saudara tak jawab soalan saya tadi, saudara Faiz Banafir. Saya kata tentang kalau saudara nak terima riwayat Muslim tu, saudara nak buat apa dengan hadis lalat? Itu argumen saya. Okay. Ada orang tanya, you tentang hadis Tamim Ad-Dari yang ada dalam Sahih Muslim. Saudara Mas kata, saya tak percaya. Saya tak percaya tentang hadis Tamim Ad-Dari dalam hadis Muslim tu. Lepas tu beliau terus mengatakan bahawa hadis ni banyak contradiction dan sebagainya. Dia bawa satu hadis tentang lalat. Nabi kata kalau lalat masuk dalam air, rendam sebab sebelah sayap dia ada racun, sebelah sayap dia ada obat. Seolah saudara Best nak kata tengok mengarutnya hadis. Seolah-olah saya rephrase. That's what I understood from you. Saya kata Masya Allah. Saya kata hadis ini termasuk dalam mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa yang tak percaya, you just Google this saja. Google housefly dan antibiotik. Kajian-kajian terbaru, awak akan nampak dekat Google berdiri daripada pengkaji-pengkaji tersohor, daripada institusi-institusi pengkaji tersohor, institusi pendidikan tersohor dunia. Okey, mengatakan memang betul. Orang menganggap bahawa lalat ni hanya membawa kuman, tetapi lalat juga membawa antibiotik. Subhanallah. Allahumma salli ala al-habib Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu mukjizat kenabian Nabi Muhammad SAW. Brother Benz dalam dia nak menyanggah hadis, sebenarnya dia telah buat satu blunder yang besar. Itu menunjukkan kehebatan usaha para ulama kita menapis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang banyak hadis palsu, tetapi banyak juga hadis-hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan the fact that hadis ini masuk dalam kitab sahih, dalam kitab sahih yang diterima sebagai hadis sahih, itu menunjukkan bahawa ulama-ulama kita bila menapis, mereka menapis dengan cara yang cukup berdisiplin. Rahimahumullah. Jazahumullahu khairan, jazahumullahu jannah. Semoga Allah memberikan mereka balasan syurga yang tertinggi. Lagi satu tentang Syiah. Dia nak kata bahawa ada hadis Nabi kata bahawa Dajjal ni akan datang daripada timur, daripada Asfahan. Lepas tu apa yang Ben Zali rumuskan, dia kata kalau macam tu Syiah yang datang buat haji dekat Mekah ni bukan Dajjal lah. Kemudian dulu sebab ramai juga orang kata, sebab ada hadis lain kata Dajjal ni akan datang pada Khurasan, Isfahan semua. Faiz Banafir secara ringkas, adakah bertolak kewujudan Dajjal? Okey, sekejap lagi saya jawab. Sebelum tu saya nak kata kat sini, sebab dulu orang kata bahawa Dajjal ni datang pada hadis lah, dekat hadis. Base kita perbicaraan pasal Dajjal ni banyak datang pada hadis, bukan pada Quran. Quran tidak ada, tidak disebut. Imam Mahdi pun tak disebut. Kita tahu lah kalau Syiah tak tafsir macam mana, tapi Imam Mahdi tak disebut. Nabi Isa turun balik bunuh Dajjal pun tak disebut. Dajjal pun tak disebut. Jadi ada orang kata bahawa Dajjal ni akan datang pada Khurasan, Isfahan semua. Iran lah sekarang kan. Sekarang ni ada hadis lain kata bahawa Dajjal ni tak masuk ke Mekah dan Madinah. Jadi saya nampak kat sini Khomeini dan Syiah ni bukan Dajjal lah. Khomeini dan Syiah ni bukan Dajjal lah. Khomeini dan Syiah ni bukan Dajjal lah. Sebab Khomeini pernah pergi haji dekat Mekah. Orang Iran banyak, orang Syiah banyak je pergi haji kat Mekah. Jadi mereka ni bukan Dajjal lah. Bedah bertentangan dengan hadis kau tadi. Kau cakap hadis Dajjal ni datang pada Khurasan, Isfahan semua. Kemudian apa lagi? Tapi dia pun ni boleh pula pergi haji kan. Lagi satu tentang Syiah.
Beliau nak kata bahawa ada hadis Nabi. Nabi kata bahawa Dajjal ni akan datang daripada timur. Ya, daripada Asfahan. Lepas tu apa yang Ben Sali rumuskan, dia kata, kalau macam tu Syiah yang datang buat haji dekat Mekah ni bukan Dajjal lah. La haula wala quwata illa billah. Siapa yang kata Syiah ni Dajjal? Siapa yang kata Dajjal ni akan datang daripada kalangan Syiah? Nabi tak kata tak ada nas daripada Quran, tak ada datang daripada hadis pun. Okay? Tapi diorang ada peranan, kemungkinan diorang ada peranan. Sebahagian elemen-elemen kepercayaan Syiah tu mungkin boleh membuka pintu kepada kepercayaan kepada beriman dengan Dajjal yang salah. Okay? Ingat dia ni Mahdi, boleh berlaku macam tu. Tapi kalau nak kata bahawa hadis-hadis tentang Dajjal ni bercanggah hanya kerana Nabi kata Dajjal datang daripada timur, iaitu daripada Asfahan, dan orang Syiah dapat pergi menunaikan umrah dengan haji, maka orang Syiah bukan Dajjal. What kind of argument is this? What kind of argument is this? No, saya tanya secara ilmiah ni, kan? Okey, saudara Ben tanya juga, kalau betul lah Dajjal ada, kan, dan hadis Tamim Ad-Dari tersebut, kenapa Nabi dan sahabat tak pergi bunuh? Jadi saya tak percaya benda-benda macam ni. Bukankah lebih baik kata Islam benar, kata semua benar, kalau hadis ni benar, kenapa Nabi tak pergi bunuh je terus? Dia cari Dajjal masa tu, bunuh, selesai semua masalah. Dan membuktikan lagi kebenaran Islam. Kenapa hadis tu sambil lalu saja? Hadis tu berlaku tanpa apa-apa tindakan. Kan? Dibacakan begitu, patutnya ni ada ancaman ni kan. Kemudian patutnya dia pergilah pakat dengan Rom dan Parsi ke, pergi bunuh Dajjal ke apa kan. Ini monster akhir zaman. Kenapa tak berlaku? Itu saya rasa. Apatah lagi katanya dia adalah seorang manusia biasa. Ada hadis lain kata orang manusia biasa. Banyak kontradik hadis. Kata dia macam monster lah apalah. Jadi kalau dia orang biasa, kenapa lagi dah senang nak pergi bunuh? Kenapa nak tunggu dia hidup sampai sekarang dan buat dia jadi ancaman? Kalau bunuh, selesai. Okey, saudara Ben tanya juga, kalau betul lah Dajjal ada, kan, dan hadis Tamim Ad-Dari tersebut, kenapa Nabi dan sahabat tak pergi bunuh? Kan, sebab Tamim Ad-Dari kata dia jumpa Dajjal dekat satu pulau. Kenapa Nabi tak pergi cari pulau tu pergi bunuh? Kenapa sahabat-sahabat selepas tu tak pergi cari pulau tu tak pergi bunuh? Dalam Quran ada cerita Ya'juj Ma'juj tak? Adakah Nabi pergi cari Ya'juj Ma'juj, pergi bunuh Ya'juj Ma'juj? Saudara Ben semua percaya Ya'juj Ma'juj ada dalam Quran, kan? So, kalau guna hujah saudara Ben ni, Ya'juj Ma'juj pun tak ada lah. Sebab kenapa Nabi tak pergi cari Ya'juj Ma'juj pergi bunuh? Nabi tak buat. Mungkin ada sahabat yang pergi cari tembok tersebut. Tapi kenapa Nabi tak buat? Kalau guna hujah Ben. Maksud dia kalau Nabi tak pergi bunuh Dajjal tak ada. Kalau Nabi tak pergi bunuh Ya'juj Ma'juj, maksud Ya'juj Ma'juj pun tak ada. Sedangkan ada dalil jelas dalam Al-Quran Al-Karim. So, this argument is flawed. Flawed. Lagi satu, simple lah. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala ini, dia ada dia punya end times drama. Allah ni ada jalan cerita dia kepada kehidupan manusia atas muka bumi. Kan? Kalau Allah tak nak Dajjal mati, suka hati dia lah. Kan? That's his dramatization, kan? Cerita Allah, cerita yang paling hebat sekali kalau kita baca. Kan? Macam mana drama akhir zaman, drama Nabi-Nabi. Walaupun drama ini adalah fakta, tapi dia ada dramatization dia. Allah ni hebat, dia punya penceritaan dia. So, kalau dia nak buat villain tu, dia nak jaga villain tu, apa salah dia? Apa salah dia? Allah nak meletakkan satu villain di akhir zaman. What is the problem sebenarnya? So tak timbul isu Nabi, kenapa Nabi tak pergi bunuh, para sahabat tak pergi bunuh? Because tak ada suruhan daripada Allah untuk pergi bunuh. Sebab Nabi dah tahu Dajjal ni untuk akhir zaman, untuk menguji umat dia. Dan yang akan bunuh Dajjal adalah Nabi Isa, bukan Nabi Muhammad. Nabi dah tahu benda ni. So apa ke benda yang Nabi nak kena pergi bunuh Dajjal pula, sedangkan Nabi tahu Nabi Isa yang akan bunuh Dajjal. So nampak tak? Dalam Benz kata contradiction, saya tak tahu berapa banyak contradiction yang Benz dah buat, saudara Benz dah buat. Tapi tak apa, saya raikan perbincangan seperti ini. Bagi saya bagus supaya keluar kesilapan-kesilapan ini boleh kita betulkan. Boleh kita betulkan. Mungkin ada kata kenapa Ustaz ni confident sangat? Saya confident sebab
We know what we are talking about. Ini bukan sombong. Sebab kita kaji bab ni, kita tahu. We know what you are talking about. We know the sources. We have the sources. We have read the sources. Ulama-ulama yang kamu tukil, kami baca hujah dia sepatah-sepatah kami baca. Okay, to the detail. Sebab ini kerja serius, ini bukan kerja main-main. Kerja nak jadi ustaz ke, nak sampaikan tentang agama Allah ni bukan benda kita boleh cut and paste, baca sikit, Google sikit, dan lepas tu senang-senang kata, oh ni tak kena dengan otak saya. It's not as simple as that. It's not as simple as that. Itu metod yang tidak ilmiah. Dan itu yang dipegang oleh golongan Khawarij, golongan liberal Muslim. Bagi saya lah, tak ilmiah. Dalam keadaan mereka mendakwa cara mereka ilmiah, kita lihat caca marba. Saya tak kata saudara Benz liberal, tapi cara you argue ni, dia tak beza dengan cara golongan Khawarij argue. I'm not saying you are Khawarij. I'm saying that your methodology. Your methodology. Golongan Khawarij kita tengok dia tak ada ilmu usul. Kan? Dia main Quran Sunnah saja. Sampai sahabat pun disanggah. Ibn Abbas mengalahkan dia dengan hujah pun, dia orang bahagian ikut Ibn Abbas alhamdulillah selepas tu. 1/3 tinggalkan, Khawarij ikut Ibn Abbas. Sebab Ibn Abbas berhujah dengan ilmu. Bukan sekat dengan Quran dengan Sunnah, tetapi akal yang tajam. It is very important. It's very important. Tapi Khawarij ni, yang degil tetap menjadi Khawarij ni, dia very literal. Ben kata saya literal. Pada saya, Ben sangat literal. The way you think is very literal. It's not only the way you nukil. The way you think is very literal minded. Saya minta maaf, saya kena cakap jelas-jelas. Saya kritikal. Saya seorang yang kritikal. Progresif, kiri sekular. Itu saya. Saya tak keluar perkataan, tapi saya annoyed lah. Saya annoyed dengan this kind of argumentation daripada saudara Ben Sali. Kata apa relevan dia potong tangan ni, sebab sekarang ni orang dah boleh beli prosthetic hands. Kan, nanti bila dah ada Neuralink dan sebagainya, bila ada teknologi cyborgism, boleh pasang besi dalam tangan kita, dah boleh ada tangan. So apa relevan dia untuk potong tangan dan sebagainya? Apa saya nak kata tadi Saya nak kata pasal okey, sorry, saya balik pada yang saya kata kerat tangan literal tu. Okey, boleh. Saya dah jumpa point saya. Muhammad Aidil, saudara kata rejam tak rejam itu pemerintah yang buat, bukan orang biasa. Potong tangan rejam, saudara kata rejam lah. Tapi antara lain potong tangan juga. Okey, sekarang ni saya nak kata saudara, sekarang ni dah ada tangan plastik, tangan palsu. Saya dah pernah tengok sebelum ni ada orang buat tangan robot. Sekarang ni saudara kerat tangan dia pergi beli dekat Shopee ke, beli kat eBay tangan palsu. Macam mana? Okey tak? Okey tak saudara? Saudara Muhammad Aidil. Sekarang ni saudara tak nak guna penafsiran metafora, saudara nak guna tekstual, literal, pemahaman literal, bukan tafsiran lah, pemahaman literal. Sekarang ni orang boleh ada tangan tangan robot dan ada tangan palsu. Sebelum ada tangan palsu. Sekarang ni dia curi. Kemudian saudara kata pemerintah yang buat lah. Tapi dalam kes saudara kata rejam. Sekarang ni katalah dia curi, dah sampai nisab dia patut dihukum, dia kerat tangan. Sekarang ni dia pergi beli, dia suruh kawan dia ke mak dia ke beli tangan palsu, tangan robot dia. Macam mana? Sampai tak maksud hukuman hudud saudara tadi secara literal tadi? Nampak tak? Tu saya kata pemahaman literal ni, fikirkan balik, betul ke pemahaman literalnya? Sebab tu saya fikir orang yang tafsir secara metafor pun, sebenarnya saya nampak ini lebih kena, kan? Dalam sekarang ni, kalau orang curi 1 juta dengan orang curi RM5,000, sama ke kadar hukuman dia? Adakah yang curi 1 juta potong tangan, yang ni pun potong tangan juga? Kan? Syahmil Syahuri, bagi aku potong tangan itu secara metafora, potong itu bagi aku mengekang. Ya, kita sepakat tak ada isu sangat lah. Tapi yang dia ni tak boleh berfikir juga, kan? Dia kena juga, ada orang bagi tahu dia kena juga, dia tak boleh fikir, dia kena baca, dia kena inilah, dia tak boleh fikir lah. Dia ambil secara literal harfiah, kan? Mostly argument Nudrus ni macam tu lah. Lepas tu kata dia ada otak, tapi ada masa dia macam kurang berotak sikit, kan? Saudara Benz kata penafsiran metafora yang selamatkan Islam. Saya tak tahu apa nilai kenyataan macam ni. What do you mean? La ilaha illallah metafora ataupun tidak? Kalau tidak, kenapa? Okay. Ayat tentang solat metafora ataupun tidak? Kalau tidak, kenapa?
zakat metafora ataupun tidak? Ya'juj Ma'juj metafora ataupun tidak? Kalau tidak, kenapa? Allah tak cerita pun siapa Ya'juj Ma'juj dengan detail. Yang kita tahu Ya'juj Ma'juj daripada hadis-hadis Nabi SAW. Jadi adakah Ya'juj Ma'juj pun metafora? Saudara Ben seolah-olah mengatakan bahawa hudud dalam Quran pun metafora juga. Seolah-olah atau saudara Ben tak percaya dia metafora? Atau saudara Ben percaya bahawa ayat-ayat hudud ni sudah tidak relevan? What is your position actually? Pendirian saya jelas. Bagi saya, hudud adalah penal code yang paling advance sekali. Yang paling advance sekali. Kenapa saya katakan macam ni? Okay, saudara Ben keluarkan satu saya tak keluar perkataan, tapi saya annoyed dengan this kind of argumentation daripada saudara Ben Ali. Kata apa relevan dia potong tangan ni, sebab sekarang ni orang dah boleh beli prosthetic hands. Kan, nanti bila dah ada Neuralink dan sebagainya, bila ada teknologi cyborgism, boleh pasang besi dalam tangan kita, dah boleh ada tangan. So apa relevan dia untuk potong tangan dan sebagainya? Ucapan saya senang saja. Dia kata, ada je orang yang masuk penjara, lepas tu keluar mencuri lagi. Dia masuk penjara kerana mencuri, keluar dia pergi mencuri lagi. So adakah tak payah masuk penjara hanya kerana selepas dia keluar penjara dia pergi mencuri? You see the foolishness of that argument. Hanya kerana seseorang tu bila tangan dia dah dipotong, dia boleh ambil tangan palsu, pasang, dan dia boleh mencuri lagi. Hanya kerana itu dia tidak perlu di-punish. Hanya kerana seorang yang masuk jail kerana mencuri, lepas tu dia keluar dia mencuri lagi. Adakah itu bermaksud jail tu tidak ada manfaat dia? Dia tak perlu masuk jail langsung? Ataupun apa sajalah bentuk punishment, yang mana selepas orang tu melaluinya, lepas tu dia buat lagi. Adakah ini bermaksud tak ada form of punishment langsung yang patut dikenakan kepada penjenayah? I mean, where are we going with this? Sebenarnya apa argument you? Kan? Bagi saya, dan ini ijma' ulama' sebenarnya, ini bukan isu perbezaan pandangan. Ijma' hudud adalah literal. Bila potong tangan, potong tangan. Dan itu adalah paling rahmah sekali sebenarnya. Dan it makes sense logically also. Saya kalau kasih pinjam awak kereta, awak ambil kereta saya, awak pergi langgar orang, atau awak pergi buat benda tak sepatutnya dengan kereta saya kata kasih balik kereta saya. Katalah awak adalah pembantu saya, driver saya. Saya tengok awak buat benda yang bukan-bukan dengan kereta saya. Saya kata, okay, you do not know how to use my car, you give it back to me. Tangan ni saya berkasi. Tangan ni apa fungsi dia? Tangan ni untuk buat baik. Tapi hang pergi pakai tangan untuk mencuri, kasih balik Allah lah. Kasih balik Allah. Apa yang tak logiknya di situ? Apa yang zalim sangat di situ? You're just giving back the hand. You're giving back the hand. You tak tahu pakai you punya kehidupan dengan you pergi bunuh orang. So you kasih baliklah nyawa you pada Allah. Sebab you tak layak untuk hidup. Sebab you tak tahu, you tak menilai kehidupan manusia. You tidak tahu menghargai kehidupan, maka you kasih balik kehidupan you kepada Tuhan you. Faham tak kat sini? It makes sense. It's very advanced sebenarnya. It's very advanced. Saudara Ben Ali ada timbulkan juga isu apa salahnya kita tafsirkan hadis-hadis Dajjal ni secara metafora. Okey. Saya nampak apa salahnya. Memang saudara-saudari yang Islam ni akan kata saya salah, tak ada masalah lah. Saya bukan cakap untuk saudara-saudari saja. Saya cakap untuk orang yang terbuka kepala otak dia nak mendengar. Apa salahnya penafsiran ala metafora juga? Apa salahnya penafsiran ala metafora? Macam pandangan Dr. Daniel yang dulu pun, kalau dia kata itu rumus, itu simbol, itu majas kepada keadaan dunia sekarang, apa salahnya? Sebab saya nampak penafsiran metafora yang banyak menyelamatkan Islam sebenarnya pada hari ni. Kalau kita nak ikut penafsiran ala tekstual, satu saya tengok, kalau tekstual dia tak, tekstual apa yang tafsirnya? Tekstual tafsir apa? Tekstual ambil je. Jadi sekarang ni kalau kita kata kita nak ikut teks betul-betul, macam berlakulah macam di Sudan, Saudi, Brunei, Aceh, kerat tangan orang semua.
Jadi ini kan patutnya Nodros ni dia bukan duduk Malaysia yang semula ni. Dia pergi pindah Mekah cepat-cepat kan. Mohon kelayakan sana berdasarkan hadis yang dia ikut kan. Sebab negeri itulah yang tak ada Dajjal semua. Dan negeri itulah yang menerapkan Al-Quran secara literal, bukan majazi, bukan metafora, dan memang melaksanakan hudud semua. Jadi itu saya kata bahawa saya nampak penafsiran metafora hari ini yang menyelamatkan Islam. Kalau saudara nak guna secara tekstual, saudara pernah buat ke? Rejam orang ni, saudara nak buat ke? Cubalah buat kan, cuba tengok ada orang rejam ni, pensan nak saudara kalau saudara baling batu sampai mati kan. Saudara Benz Ali ada timbulkan juga isu apa salahnya kita tafsirkan hadis-hadis Dajjal ni secara metafora. Okey. Bagi saya, you akan buka banyak masalah kepada pendirian Jus ni kalau you tanya macam first kali you terima tak hari-hari Dajjal ni. Kalau you tak terima, tak payah cerita tentang metafora ke literal ke, tak payah cerita. Kan? Tapi kalau you terima, then you kena explain kenapa you terima. Kenapa you terima, mana yang you terima, mana yang you tolak, you guna metodologi apa. Okay? Kena jelas benda ni. So you terima ke tak terima sebenarnya ni? Hadis Dajjal. Okay, let's take it you terima. Sebahagian you terima. I want to know which one and why. Dan kalau you terima, kenapa you nak metafora kan? Oh, sebab you kata banyak contradiction. Kalau contradiction, balik kepada hujah tadi. Jadi kenapa you terima hadis-hadis Dajjal? Kalau tak terima, kenapa timbul isu metafora ke tak metafora? Argumen saya dan ramai lagi orang yang menolak keberadaan dia kata bahawa benda ni sama ada dia rumus ke, simbol ke, majaz ke, atau tak ada. Asas utama dia, kalau macam saya kata benda tu tak ada dalam Quran. Nampak tak? Ini daur. Ini circular argument. Ini logical fallacy yang mudah untuk kita detect. So, kalau kamu nak metafora kan, okay. Saya bila mengkritik golongan Sufi Batin ini, bukan saya lah yang pertama kritik benda ni, Imam Ghazali dia kritik tu. Dia orang suka abstract, mengabstrakkan benda-benda yang jelas dalam agama. Solat jelas kena angkat wuduk, kena diri, kena rukuk, kena sujud, tapi dia abstrakkan. Dia kata solat ni adalah hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau kamu boleh jaga hubungan kamu dengan Tuhan, tak pentinglah kamu nak tonggak-tonggik ke, kamu nak angkat wuduk. Haji pun sama. Haji ni adalah apabila kamu dah boleh buang dunia, kamu dah matikan jiwa kamu. Sebab tu kena pakai macam kain kafan tu. Kan? Orang yang dah mati diri dia tu, maka itulah haji. Dia abstrakkan semua benda jadi abstrak. Okay? Jadi saudara Benz ni, saya lihat dia cuba nak abstrakkan isu Dajjal. Soalan saya, why? Dan atas manhaj apa? Kenapa? Syarat-syarat apa yang awak guna untuk abstrak? Dan apa had dia? Ayat mana yang awak anggap sebagai abstrak, yang awak anggap sebagai perlambangan? Ayat apa yang awak tak anggap sebagai perlambangan? Dan kenapa awak buat perbezaan? Ini lambang, ni bukan lambang. On what basis? Kalau dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, kita dah ada rukun-rukun dan syarat-syarat. Mana ayat yang muhkam, mana ayat yang mutasyabih, macam mana, apa syarat ayat-ayat yang mutasyabihat. Jadi saudara Benz, bawakan you punya metodologi. Kalau betul ilmiah, kalau betul you guna otak. Okay? Jangan guna otak aja, guna akal juga. Penting. Bawa manhaj you, bawa metodologi you. Sebab saya melihat metodologi saudara Benz ni berbahaya. Okay? Sebab tu saya juga terpanggil untuk tegur. Okay? Dia bukan ilmiah sebenarnya. It's pseudo ilmiah. Okay? Saudara Benz Ali bawa isu rejam. Saya nampak penafsiran metafora yang banyak menyelamatkan Islam sebenarnya pada hari ini. Kalau kita nak ikut penafsiran ala tekstual, satu saya tengok, kalau tekstual dia tak, tekstual apa yang tafsirnya? Tekstual tafsir apa? Tekstual ambil je. Jadi sekarang ni kalau kita kata kita nak ikut teks betul-betul, macam berlakulah macam di Sudan, Saudi, Brunei, Aceh
erat tangan orang semua. Jadi ini kan patutnya Nodros ni, dia bukan duduk Malaysia yang semula ni. Dia pergi pindah Mekah cepat-cepat kan. Mohon kelayakan sana berdasarkan hadis yang dia ikut kan. Sebab negeri itulah yang tak ada Dajjal semua. Dan negeri itulah yang menerapkan Al-Quran secara literal, bukan majazi, bukan metafora, dan memang melaksanakan hudud semua. Jadi itu saya kata bahawa saya nampak penafsiran metafora hari ini yang menyelamatkan Islam. Kalau saudara nak guna secara teks tu saudara pernah buat kan? Rejam orang ni, saudara nak buat kan? Cubalah buat kan, cuba tengok ada orang rejam ni, pensan nak saudara kalau saudara baling batu sampai mati kan. Ini antara kepelikan saya dengan golongan yang mengkritik rejam, zalim dan sebagainya. Tahu tak berapa banyak bayi yang digugurkan akibat zina? Cuba cek statistik infanticide ataupun abortion of babies due to out of wedlock marriage, out of wedlock sexual intercourse. Berapa banyak bayi, berapa juta bayi yang digugurkan. Ada yang dah lepas gestation period, maksud dia dah bernyawa dah, digugurkan di Amerika Syarikat, di China, di India. You cuba cek statistik. Berapa ramai bayi yang dibunuh is infanticide actually kerana zina. Orang mengamuk tak? Hari-hari tak kita jumpa dalam surat khabar, this is infanticide, this is infanticide. Tak, yang orang sibuk apa? Hudud rejam. Rejam siapa? Lelaki dan perempuan yang sudah bernikah. Sebab the chances of babies yang akan jadi mangsa perzinaan mereka itu is very very high. Lelaki dengan perempuan yang dah berkahwin, dah boleh dapat kepuasan seks, nak have sex lagi out of marriage. Lepas tu the chances of mengandung is very high. Orang mungkin kata, Ustaz sekarang dah ada kondom. Zaman dah ada kondom ni pun abortion case sebenarnya lebih meningkat daripada sebelum zaman ada kondom. Ini salah satu masalah kontraseptif, ya. Tak ada masalah. You nak pakai kondom, bismillah. Tetapi this culture of memudahkan orang untuk dapat kontraseptif, dia bukan setakat untuk selamatkan orang daripada STD, sexually transmitted diseases. Tetapi ada juga agenda supaya seks is liberalized. Seks is easily accessible. Ada juga agenda tu di sebaliknya. Ini termasuk dalam salah satu tenets of sexual revolution. Kita tak boleh nafikan 1970s, 1980s, 1990s adalah kesan daripada sexual revolution yang berlaku pada 1970s. To liberalize sex. Ada benda ni, agenda ni ada. So Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang okey je infanticide, bunuh bayi berjuta-juta dalam dunia, tapi seorang perempuan direjam kerana berzina, satu dunia mengamuk. Sama lah macam isu sembelihan lembu, kan? Musim Hari Raya Haji, satu dunia, ni apa, umat Islam zalim lah, mana animal rights, sembelih binatang. Tapi hari-hari McDonald pergi sembelih lembu, orang tak bising pun. Ada sedikit yang bising, tak bising betul-betul bising ke atas umat Islam. Seperti macam mana diorang bising ke atas umat Islam. Orang berzina, hasil perzinaan itu keluarnya berlakunya abortion, berlakunya infanticide, orang tak bising. Tetapi rejam bukan bising. See, this is hypocrisy. This is hypocrisy. Saya am for rejam kalau rejam itu boleh menghalang infanticide. Dan bagi saya, rejam ni sebenarnya memang betul untuk menghalang infanticide. Sebab bila perzinaan berlaku, yang akan jadi mangsa adalah anak-anak yang tidak bersalah yang akan dibunuh. Tengok, infanticide ni dah berlaku zaman Nabi. Orang takut miskin, takut apa. Kan, akhirnya anak perempuan ditanam. Dibunuh. Hari ni orang tak nak anak sebab apa? Tak nak komitmen. Lepas tu suruh gugur. Berzina, tak nak komitmen, lepas tu gugur. Ini barbaric, backward, regressive. Kalau nak progress dengan Islam. Nak progress dengan hudud. Itu progresif. Itu jauh lebih maju. Jauh lebih bijak, jauh lebih wise. That image of nampak orang kena rejam, will stay in the people's mind. So, diorang takkan berani untuk berzina sehingga mengandung, buat abortion, infanticide. And this is a statistic that no one can deny. Highest rates of abortion datang daripada zina. Datang daripada abortion. Datang daripada out of wedlock sexual intercourse.
Sebab orang-orang yang tak kahwin inilah yang suka-suka buang baby ni. Tengok kes buang bayi dalam jamban dan sebagainya. Mostly comes from zina. Zina. Dan banyak yang melakukan zina ni adalah orang yang dah berkahwin. So, lihat wisdom of Islam. Orang sibuk tentang rejam, the gory image. Tapi the goriness of infanticide tu orang cakap. Saya cadang pergi tengok di YouTube cara macam mana bayi digugurkan, disedut keluar, dipotong-potong badan mereka, dipotong-potong, tangan dipotong, kepala dipotong untuk keluarkan bayi tu, khususnya yang dah besar. Kenapa tak ada orang bising benda ni? Kenapa benda tu tak dianggap sebagai satu crime yang luar biasa? Kalau bunuh orang, adopt, dah begitu hina, ini bunuh baby yang tidak bersalah. So nampak betapa jauhnya Islam ni. Modern minds cannot grasp the progressiveness of Islam. Minda orang-orang modernis, ataupun progresif, ataupun leftist, tak boleh grasp the progressiveness of Islam sebenarnya. Sebab dia terlalu advance untuk sebahagian otak. Akal waras use your brain. Kalau kita guna otak kita ni, banyak benda kita dah selesai. Dia kata saya ruwai bidah. Cakap lah apa pun kan.